Assalamualaikum dan selamat petang guys. Nama saya Abizul Ishraf and welcome back to my channel. Hampa pernah dah dengar nama Pablo Emilio Escobar Gaviria? Yang ni adalah satu nama yang pada suatu ketika dahulu sangat digeruni oleh kerajaan Colombia dan juga pihak berkuasa Amerika Syarikat kerana keganasan dan sifat tidak berperi kemanusiaannya yang telah menjadikan Colombia sebuah negara yang bermasalah dan Amerika sebagai lubuk kokain. Impian dan keganasan Pablo Escobar ni telah menjadikan dia seorang penjenayah yang terkaya dan paling ganas di atas muka bumi ini. So guys, dalam video hari ni aku nak ceritakan apa tentang kisah Pablo Escobar, iaitu penjenayah yang paling kaya dan juga penjenayah yang paling kejam dalam dunia ni. Jom kita masuk dalam video. Pablo Escobar, dia lahir di satu kampung kecil yang dipanggil Rio Negro pada 1 Disember 1949. Kemudian Pablo Escobar dan family dia pun berpindah ke pinggir kota Envigado. Berasal dari keluarga berstatus sosioekonomi rendah. Kalau punya bapa Pablo Escobar, dia bekerja sebagai petani yang kecil, manakala ibunya merupakan seorang guru sekolah. Sejak kecil lagi, Pablo Escobar dia mempunyai satu cita-cita yang besar dan dia suka beritahu pada family dia dan juga kawan-kawan dia ingin menjadi seorang presiden Colombia pada suatu hari nanti. Tetapi, apa yang terjadi adalah sebaliknya apabila dia terlibat dalam kancah dada. Selepas Pablo Escobar dia tamat persekolahannya, dia ingin menyambung pelajaran dia di college yang dekat dengan tempat tinggal dia. Tetapi Pablo Escobar, dia tidak mempunyai duit yang secukupnya untuk nak masuk college. Kemudian dia pergi bank untuk membuat pinjaman loan untuk nak sambung pelajaran dia tu. Tetapi, loan dia kena reject. Pablo Escobar, dia membesar dalam persekitaran yang dipenuhi dengan jenayah. Pablo Escobar dia bermula sebagai pencuri jalanan dan mencuri kereta. Kemudian dia berjinak-jinak menjadi seorang penyelundup, pencolek dan pemeras ugut. Pablo Escobar pada mulanya terkenal ketika Perang Marlboro, yang mana dia menjadi watak utama dalam mengawal pasaran rokok seluduk di Colombia. Pengalamannya ini adalah sebagai sebuah latihan baginya untuk menjadi raja dadah di kemudian hari. Bermula awal 1970-an, Colombia menjadi tapak utama dalam penyelundupan ganja. Selepas pasaran kokain semakin berkembang, lokasi geografi Colombia membuktikan bahawa ianya adalah aset terbesar negara itu. Terletak di hujung utara Amerika Selatan, di antara Peru dan Bolivia yang merupakan pusat penanaman pokok koko yang sedang berkembang pesat. Dan Colombia mula mendominasi perdagangan kokain secara global bersama Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ketika itu adalah merupakan pasaran terbesar kokain. Sebagai penyelundup yang berpengalaman dan berkuasa, dengan falsafah Plato o Plamo, maksudnya duit ataupun peluru yang digunakan untuk mengugut pihak berkuasa, Pablo Escobar dengan cepat dia dapat mengambil alih penyelundupan kokain. Pada tahun 1975, pengedar dada di Medellin yang bernama Fabio Restrepo telah dibunuh. Pembunuhannya itu dikatakan diarahkan oleh Pablo Escobar yang seterusnya merampas takhta dan mengembangkan operasi Fabio, sehingga menjadi sesuatu yang tak pernah terjadi dalam sejarah dunia. Di bawah kepimpinan Pablo Escobar, pes coca, iaitu daun coca dimasak dan dilumatkan menjadi pes, dibeli dengan jumlah yang sangat banyak dari Bolivia dan Peru, diproses menjadi kokain dan diselundup masuk ke Amerika untuk dipasarkan. Pablo Escobar, dia first bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan kecil yang akhirnya bergabung menjadi penyelundup kokain yang terbesar di dunia yang digelar sebagai Medellin Cartel. Bermula dengan menyelundup masuk ke Amerika Syarikat dalam jumlah yang kecil, penyelundupan tertinggi yang telah dicatatkan dalam hanya satu urusan adalah sebanyak 51 pound, iaitu 23,000 kilogram kokain yang bernilai 3 bilion di Malaysia. Pada pertengahan tahun 1980 merupakan pencapaian yang tertinggi dalam kerjaya Pablo Escobar sebagai seorang raja dadah, sebab 80% kokain yang diselundup masuk ke Amerika Syarikat tu adalah kokain Pablo Escobar sahaja. Dianggarkan lebih daripada 15 tan, iaitu 13,600 kilogram kokain dilaporkan diselundup masuk ke Amerika Syarikat setiap hari, yang memberi pulangan sebanyak 420 juta US dollar dalam seminggu dan 22 bilion, kalau dalam duit Malaysia 96.8 bilion setahun. Proses pemindahan duit dari Amerika Syarikat ke Colombia hasil daripada penjualan kokain menjadi satu kelaziman bagi Pablo Escobar. Dia telah membeli sebuah pesawat Learjet semata-mata untuk memudahkan urusan tersebut. Dengan anggaran kekayaan sebanyak 30 bilion US dollar dalam duit Malaysia 133 bilion,
Pablo Escobar telah disenaraikan sebagai salah seorang daripada 10 manusia terkaya di atas muka bumi oleh majalah Forbes selama 7 tahun berturut-turut dari 1987 hingga 1993. Dengan kekayaannya, Pablo Escobar dia membina rumahnya di Medellin yang dilengkapi dengan kolam renang, dan juga dalam rumah dia tu mempunyai satu zoo yang dipenuhi haiwan seperti badak sumbu, gajah, zirafah serta macam-macam lagi. Dan badak sumbu Pablo Escobar masih lagi hidup sehingga kini dan menjadi kumpulan badak sumbu yang terbesar di luar Afrika. Kekayaan Pablo Escobar ni kan memang susah nak describe, memang tak boleh nak describe kerana duit yang terlalu banyak dan tidak dapat dikawal dengan baik. Diceritakan bahawa 10% duit dia telah rosak akibat dimakan oleh tikus pada suatu ketika di mana Pablo Escobar dan family dia sedang bersembunyi dalam satu tempat daripada buruan pihak berkuasa. Dan pada masa tu Pablo Escobar dia telah membakar sebanyak 2 juta US dollar semata-mata untuk nak memanaskan badan anak perempuannya yang demam. Dia juga akan membelanjakan sebanyak 2,500 US dollar dalam duit Malaysia RM11,000 sebulan untuk membeli getah bagi mengikat wang tunai miliknya. Oleh kerana perniagaan kokainnya yang terlalu besar dan berkembang pesat, ia membuatkan Pablo Escobar bukan sahaja menggunakan kereta, helikopter, kapal terbang, bot dan truk untuk membuat penyeludupan dia tu. Malah, dia membeli 2 buah kapal selam untuk tujuan penyeludupan dia. Pablo Escobar juga pernah menawarkan kepada kerajaan Colombia untuk mengelansaikan hutang negara bernilai 10 bilion US dollar dengan balasan dia mahukan undang-undang ekstradisi dihapuskan. Kekayaan Pablo Escobar ni memang kita susah nak describe lah. Ketika berumur 26 tahun, Pablo Escobar telah ditangkap bersama kokain yang seberat 17.7 kg. Itu adalah kali pertama dan terakhir Pablo Escobar ditangkap disebabkan dadah. Jika orang lain, itu mungkin menjadi satu penghabisan bagi mereka, tetapi tidak bagi Pablo Escobar. 9 orang hakim telah menolak untuk mendengar pendakwaan ke atasnya selepas mereka diugut bunuh. Anggota polis yang menangkapnya itu telah dibunuh secara misteri dan akhirnya Pablo tidak didakwa. Untuk mengelak perkara tersebut tidak berulang lagi, Pablo Escobar perlu membuatkan dirinya berkredibiliti. Satu-satunya cara adalah dengan menyertai politik. Tujuan lain Pablo Escobar menyertai politik adalah untuk mengelakkan dirinya diekstradisi dengan impian ingin merubah undang-undang itu. Pada tahun 1982, Pablo telah dilantik sebagai ahli Kongres Colombia dan telah memberikannya akses yang lebih besar bagi memudahkan urusan perniagaan kokainnya. Ketika inilah Pablo Escobar dia meraih sokongan rakyat yang sangat padu daripada komuniti yang selalu dilawatinya kerana dia bertanggungjawab membina rumah-rumah untuk orang miskin, gereja, padang bola, hospital dan rumah untuk gelandangan. Tetapi Pablo Escobar dia tidak lama dalam drama politik ni. Ketika itu, Menteri Keadilan Rodrigo Lara telah mengumumkan kepada semua orang bahawa Pablo Escobar terlibat dengan penghasilan dan penyeludupan dadah yang besar yang telah sekaligus memalukan dan menamatkan impian Pablo Escobar sebagai ahli politik. Pablo Escobar telah dilucutkan jawatan dari Kongres dan visa Amerika Syarikatnya telah dibatalkan. Aset-asetnya seperti beberapa ratus buah kapal terbang serta hartanah telah dibekukan oleh kerajaan. Berang dan marah dengan kejadian itu, Pablo Escobar telah mengarahkan orang-orangnya untuk membunuh Rodrigo Lara pada tahun 1984. Ketika Pablo Escobar dia berada di kemuncak kerjaya jenayahnya, dia merasakan diri dia tidak boleh disentuh oleh sesiapa dan dia langsung tidak takut dan hormat pada kerajaan Colombia. Namun, apa yang mengerukan Pablo Escobar adalah Undang-Undang Jenayah Narkotik Amerika Syarikat. Dengan menggunakan keganasan, Pablo Escobar cuba untuk mempengaruhi ahli politik Colombia ke arah menghapuskan undang-undang ekstradisi ke Amerika Syarikat, iaitu menyerahkan Pablo Escobar kepada negara Amerika dan pemberian pengampunan kepadanya. Pablo Escobar, dia buat beberapa cubaan untuk mengubah undang-undang itu, tetapi semuanya tidak berjaya. Bagi dia, jika dia tidak dapat mengubah undang-undang ekstradisi itu, dia akan cuba untuk membunuh orang yang melaksanakan undang-undang tersebut. Pada 6 November 1985, Mahkamah Persekutuan Colombia telah diserang dan dibom dengan teruknya oleh kumpulan M19 yang diupah oleh Pablo Escobar yang telah meragut nyawa sebanyak 12 orang hakim. Segala rekod jenayah berkenaan penyeludupan dadah telah dihapuskan. Dengan pembunuhan kejam ini, kerajaan telah nekat dan mengarahkan pemburuan ke atas Pablo Escobar, yang mana menjadi satu pemburuan manusia yang terhebat dalam sejarah. Pada Ogos 1989, Presiden Colombia ketika itu Virgilio Warco Vargas mewakili kerajaan Colombia mengisytiharkan perang terhadap Pablo Escobar. Beribu-ribu anggota polis dikerahkan membuat serbuan demi serbuan untuk mencari dan menangkap Pablo Escobar. Pablo terpaksa melarikan diri bagi mengelakkan dirinya ditangkap.
Beberapa bulan berlalu, kerajaan Colombia telah berjaya menyita kebanyakan daripada harta Pablo Escobar seperti rumahnya dan hartanah yang lain serta rakan-rakan kongsinya telah ditangkap. Tetapi Pablo Escobar still dia berada dalam persembunyian. Terasa seperti dirinya kena kepung, Pablo Escobar dia memberi satu respon kepada kerajaan. Tetapi kali ini keganasannya lebih menyerikan. Pablo Escobar dia melancarkan serangan keganasan selama 5 bulan. Bermula dengan pembunuhan calon Presiden Colombia iaitu Luis Carlos Gallen ketika Gallen sedang berkempen dalam pilihan rayanya. Pembunuhan Luis Gallen menyebabkan pengurus kempennya, Cesar Gaviria terpaksa menggantikan tempatnya yang mana kemudian menjadi Presiden Colombia. Pembunuhan itu telah menyemarakkan lagi kemarahan kerajaan Colombia yang kemudian mengarahkan gandaan anggota polis dalam memburu Pablo Escobar. Hadiah sebanyak 1 juta US dollar akan diberikan kepada sesiapa yang dapat menangkap Pablo Escobar. Sebagai serangan balas, Pablo Escobar pula dia menawarkan bayaran kepada sesiapa yang dapat membunuh anggota polis di seluruh Colombia. Menurut sumber, remaja semuda 15 dan 16 tahun telah senyap-senyap menyelinap ke belakang seorang anggota polis dan meletakkan pistol di telinganya. Anggota polis itu kemudiannya ditembak dan remaja tersebut pergi ke sebuah rumah dan dibayar sebanyak 500 US dollar. Selepas Cesar Gaviria mengambil tempat Luis Gallen sebagai calon presiden, membuatkan Pablo Escobar tidak senang duduk dan cuba untuk membunuh Cesar. Pada 27 November 1989, Cesar Gaviria dijadualkan untuk menaiki pesawat komersial Avianca Airlines 1803 dari Bogota ke Cali. Salah satu daripada orang kanan Pablo Escobar telah diarahkan untuk menaiki pesawat itu, berbekalkan sebuah beg yang dikatakan Pablo mengandungi alat curi dengar. Tetapi dalam beg itu dia bukan ada alat curi dengar. Pablo Escobar dia meletakkan satu bom dalam beg itu. Benda ni orang kanan Pablo Escobar tu sendiri tak tahu. Kapal terbang tersebut meletup dan jatuh di atas gunung di luar Bogota. Ia telah meragut 107 nyawa orang yang tidak bersalah, termasuk 3 orang warga Amerika Syarikat. Tetapi Cesar Gaviria tidak berada dalam pesawat tersebut. Selepas pengeboman pesawat komersial itu, kerajaan Colombia telah meminta bantuan Amerika Syarikat untuk membantu mereka dalam misi mencari dan menangkap Pablo Escobar. Kerajaan Amerika Syarikat menghantar unit pengawasan rahsia yang diberi nama Central Spike yang mempunyai kepakaran mencari individu dengan mencuri dengar perbualan mereka melalui alat elektronik. Keganasan Pablo Escobar telah membuatkan rakyat yang dahulu menyokongnya telah berpaling arah. Oleh itu, untuk serangan seterusnya Pablo Escobar hanya mensasarkan kepada kerajaan Colombia sahaja. Ibu pejabat DAS Colombia iaitu seperti setaraf FBI Amerika telah dibom oleh Pablo dengan menggunakan bas berisi dinamit yang dibawa ke tingkat 11 bangunan tersebut, bertujuan membunuh General Miguel Maza Marquez iaitu Direktur DAS. Namun, dia tidak berjaya. Pengeboman bangunan 11 tingkat itu telah meragut nyawa 70 orang. Kempen yang dilancarkan oleh Pablo Escobar telah mengorbankan beribu nyawa, termasuk ahli politik, pejabat awam, wartawan dan rakyat biasa. Keganasan itu juga telah menyebabkan terbunuhnya 2 calon presiden Colombia yang lain. Pablo dikatakan telah menyebabkan kematian hampir 4,000 orang sepanjang hidupnya, termasuk 200 orang hakim dan 1,000 orang anggota polis. Perang tercetus itu bagaimanapun telah memberi kelebihan kepada kerajaan Colombia kerana mereka berjaya merampas harta Pablo Escobar di Colombia dan Amerika Syarikat. Pada Jun 1991, Pablo Escobar telah menyerahkan diri kepada kerajaan Colombia yang diterajui oleh Presiden Cesar Gaviria. Sebagai balasan, ancaman untuk ekstradisi terhadapnya dihapuskan dan dibenarkan untuk membina penjara mewahnya yang diberi nama La Catedral. Penjara ciptaan yang mewah itu dikawal selia oleh pegawai-pegawai yang dipilihnya di kalangan orang-orangnya dan dilengkapi dengan kasino, jacuzzi, padang bola, spa dan kelab malam. Kehidupan di dalam penjara itu tidak ubah seperti kehidupannya sebelum ini. Keluarganya dibawa masuk untuk melawatnya 3 hingga 4 kali seminggu. Pablo Escobar juga selalu membawa masuk pemain bola sepak profesional Colombia ke dalam penjara itu untuk bermain bola sepak dengannya. So benda ni dia tidak membawa apa-apa perbezaan dalam kehidupan Pablo Escobar. Apa yang dia buat di luar penjara tu, sekarang ni dia buat dalam penjara tu. Yang tu je beza dia. Namun, Pablo Escobar telah melebihi had dia sekali lagi. Dia mengetahui 2 orang kanannya telah menyeleweng wang hasil jualan kokainnya dan Pablo Escobar mengarahkan mereka untuk berjumpa dengannya di dalam penjara itu. Mereka lalu dibunuh dengan kejam serta dikerat bahagian badan supaya tidak dapat dikesan. Berita ini bagaimanapun sampai ke pihak berkuasa Colombia yang kemudiannya membuat keputusan untuk menarik balik apa yang Pablo Escobar sedang nikmati ketika itu. Pada Jun 1992, Pablo Escobar telah berjaya melarikan diri daripada penjaranya apabila pihak berkuasa membuat cubaan untuk memindahkan Pablo Escobar ke penjara biasa.
Ketika pembinaan penjara itu, Pablo Escobar dengan lebih bijak terlebih dahulu, dia membuat satu terowong bawah tanah dalam penjara tu untuk dia nak melarikan diri. Kalau apa tengok kan, ciptaan terowong ataupun tunnel yang dia buat di bawah tanah itu yang membolehkan dia meloloskan diri dengan lebih mudah. Selepas Pablo Escobar dia dah berjaya melarikan diri, pembunuhan yang dilancarkan terhadap Pablo Escobar berpanjangan sehingga 16 bulan. Ketika itu, pasaran kokain yang sebelum ini dimonopoli oleh Medellin Cartel yang menjadi rapuh ketika Pablo Escobar berada di dalam penjara hasil daripada serbuan oleh pihak polis telah merosot dengan teruk. Selepas Pablo Escobar dia dah melarikan diri dan berada dalam persembunyian, ada satu kumpulan yang diberi nama Los Pepes. Los Pepes telah ditubuhkan oleh bekas-bekas pekerja Pablo Escobar yang tidak puas hati terhadapnya. Mereka telah melakukan usaha pencarian Pablo Escobar dan juga memerangi dan membunuh semua orang-orang Pablo Escobar. Pablo juga akhirnya keseorangan sehinggalah dia berjaya dijejaki oleh pihak polis. So, macam mana pihak polis dapat menjejaki Pablo Escobar? Pablo Escobar selama 16 bulan tu, dia bersembunyi di kampung dia dengan parents dia. Dia tinggal dengan parents dia. Kalau apa tengok Pablo Escobar ketika tu, badan dia dah gemuk, badan dah berisi, rambut dah panjang, berjanggut habis semua. Memang tak cam Pablo Escobar tu. And masa tu hari jadi dia nak buat call dengan isteri dia. Dia nak bercakap dengan anak-anak dia. Masa tu lah, ketika tu lah pihak polis mereka tap call tu, mereka trace call tu. Dan pada 2 Disember 1993, iaitu sehari selepas hari jadi dia tu, Raja Kokain dunia ni telah ditembak mati oleh pihak polis. Tetapi, sehingga kini kesahihan cerita bagaimana Pablo Escobar mati belum terjawab. Ada yang mengatakan Pablo Escobar tertembak diri sendiri dan ada juga yang mengatakan dia membunuh diri sendiri. Dan seorang ejen DEA, Steve Murphy, mengaku dia yang menembak Pablo Escobar sehingga mati. Dan macam mana Pablo Escobar mati, kematian Pablo Escobar tu sampai sekarang masih misteri. Kematian Pablo Escobar telah mempercepatkan proses menghapuskan Medellin Cartel dan peranan Colombia sebagai pusat perdagangan kokain. Kematiannya telah diraihkan oleh kerajaan Colombia dan pihak polis serta beberapa bahagian dunia. Tetapi, ramai juga yang meratapi kematian Pablo Escobar. Lebih daripada 25,000 orang hadir ke majlis pengebumian Pablo Escobar. So guys, inilah kisah kriminal yang paling kejam di dunia ni, kriminal yang paling kaya di dunia ni, dan Don yang from nothing to everything, kisah Pablo Escobar. So, mungkin selepas hampa dengar kisah Pablo Escobar ni, hampa boleh dapat banyak reference daripada movie Hollywood, iaitu cerita yang drugs, cerita yang gangster ni sama seakan Pablo Escobar ni. Well, kebanyakan movie Hollywood yang gangster, don dan juga berkenaan dengan drugs ni, mereka inspire daripada cerita Pablo Escobar ni. So guys, daripada kisah Pablo Escobar ni, apa yang aku difahami adalah apabila kita hidup dalam masyarakat yang mementingkan duit, secara tak sengaja kita telah mewujudkan orang seperti Pablo Escobar ni. And apa pendapat hampa tentang kisah Pablo Escobar ni? Komen kat bawah. And kalau hampa suka video ni, like video ni and share video ni kepada kawan-kawan hampa semua. And if kalau hampa belum subscribe channel ni, please subscribe channel ni. So nanti aku akan jumpa hampa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.